Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi. So hari ni kita bersama saya di dalam channel Lah Lutfi Abdul Hamid. So apa-apa kekeliruan, apa-apa kecelaruan, so saya bantu sebaik mungkin berkaitan dengan takaful. So kita hari ini dalam segmen yang terbaru saya bawakan kepada anda khas pada hari ini, segmen yang diberi nama Cerita Lah. Okey, ceritalah. Okey. Siapa tu lah? Saya lah. Okey, saya lah. Oh, macam susah nak sebut kan? Alright. So dalam segmen cerita lah ni, kita bawakan satu cerita setiap episod. Okey, setiap episod membawa cerita yang berbeza lah. Dekat dalam episod-episod tersebut, saya akan cuba bawakan cerita-cerita sebenar daripada prospek saya sendiri, daripada klien saya sendiri, apa yang mereka telah alami, dan juga daripada sahabat-sahabat saya yang ada klien dia nak sharing dan sebagainya. Kalau kita berkesempatan, insya-Allah kita cuba sebaik mungkin kita bawa orangnya sekali untuk kita interview. Tapi berkemungkinan besar orang yang kita interview tu kita akan censored muka lah. Okey, sebab kita jaga privacy dia dan sebagainya. Tapi kalau dia tak kisah, lagi baik. Okey. So kita cuba bawakan sebaik mungkin untuk anda dalam segmen Cerita Lah. So untuk segmen kali ini dalam Cerita Lah, saya cuba bawakan satu cerita yang ringkas kepada anda semua. Semoga ianya bermanfaat kepada sesiapa saja di luar sana yang dah berkahwin, yang bujang dan sebagainya. Fokus hari ini adalah kepada kaum wanita. Wah, kaum wanita. So fokus hari ini kenapa kepada kaum wanita? Kenapa? Alright. So hari ini kita bawakan satu cerita di mana seorang prospek saya, okey, saya dapatkan satu cerita daripada dia, apa yang berlaku sebenarnya. So, kita go through cerita dia yang pertama. So dekat sini saya sharekan something yang dibawakan oleh beliau. Okey, dia saya approach nak tanya tentang ada perlindungan takaful ataupun ada medical card atau tidak sebelum ni. Okey, so dekat situ saya share manfaat takaful dan lain-lain. So dia kata masa tu dia belum ada lagi. Dia belum ada. Dan saya share lah apa-apa manfaat takaful dan sebagainya. Dan saya terpanggil untuk tiba-tiba lah. Selalunya saya tak direct tanya. Tapi tiba-tiba terpanggil untuk tanya dia ni dah ada penyakit atau belum. Selalunya jawapan tu agak mengejutkan saya juga. Sebab jawapan yang diberi adalah dia dah ada sakit. Dan sakit itu adalah kanser. So agak macam kalau orang buat sale dia akan tinggalkan terus. Tapi kita jumpa orang untuk consult orang, okey. Kita nak bagi dia satu rundingan yang terbaik, cadangan yang terbaik untuk dia. So apa yang saya dapat bantu kat sini saya pun tak pasti. Cuma apa yang dibawakan kat sini menarik ceritanya untuk saya kongsikan kepada semua. Beliau telah diuji dengan kanser dari tahap pertama sehingga tahap keempat. Okey, daripada first stage sampai stage 4. Beliau telah diuji dan mengharungi ujian tersebut dengan cekal. Apa yang menguatkan prospek saya ni adalah dia dah ada anak-anak, okey, dah ada family, ada anak. Dan ketika diuji disahkan kanser, berita itu agak mendownkan lah. Mendownkan teruk betul rasa. Dia agak menjadikan kita macam terus boleh apa-apa yang kita fikir semua kita akan terus lupa dan kita akan ingat satu perkara saja, iaitu kematian. So dekat sini apa-apa pun, kalau kata kita sendirilah, saya sendiri kalau diuji dengan sakit macam tu pun saya akan macam saya akan fikir hari-hari saya akan datang. Saya akan fikir benda macam tu pula. Tapi dekat sini apa yang telah terjadi, dia dah diuji dengan sakit. Okey, disahkan kanser pada hari tu. Dan beberapa ketika kemudiannya suaminya pula mengambil kesempatan ataupun di saat isterinya diuji, dia telah melafazkan talak. Okey, menceraikan isterinya.
So dekat sini, hujan tu orang kata ibarat dah jatuh ditimpa tangga. Saya rasa ni bukan ditimpa tangga lagi ni. Ni dah bertimpa-timpa dah jadinya. Okay. So dekat sini saya sharekan kepada anda semua, bukan untuk buka satu cerita yang bukan-bukan ataupun mereka-reka cerita, tapi ini adalah kejadian yang sebenar. Ini adalah conversation saya dengan prospek ni. So kat sini dia cakap dia membesarkan 3 orang anak. Dia terpaksa kuat untuk membesarkan 3 orang anak setelah ditinggalkan suami bila dia disahkan kanser. Kaum wanita di luar sana, sahabat-sahabat saya, kenalan-kenalan saya, rakan-rakan taulan dan siapa saja, viewers, subscriber saya dekat channel ni sekalipun yang tengok video ni, ini bukan sesuatu benda yang main-main. Kita diuji dengan kesakitan dan diuji pula dengan perpisahan. Benda ni macam agak berat lah, okay? Dan dekat sini dia sharekan juga duit simpanan dia hanyalah cukup untuk beli ubat selama 3 tahun sahaja. Bayangkan kawan-kawan, untuk diri sendiri pun dah tak cukup. Sebab nak beli ubat hanya mampu bertahan 3 tahun. Sedangkan tak tahu lagi kanser yang dihidap ni, kanser yang telah disahkan ni, berapa lama lagi tempohnya, berapa panjang lagi masanya untuk dia bertahan, untuk bertarung dengan kanser ni. So, apa yang dia mampu buat? Nak membesarkan 3 orang anak. Dan dia hanyalah berniaga sahaja, berniaga kecil-kecilan. Okay? Kita pun tahu, kehidupan dalam berniaga ni tak semestinya setiap hari untung. Pasti ada hari yang menguji kita dalam kerugian. Sebab saya sendiri pun orang yang berniaga juga sebelum ni. Saya pergi berniaga sana dan sini sebagainya. So, keadaan-keadaan macam ni kita faham. Nak lagi, sebelum ni kita diuji dengan PKP. Tapi saya jumpa prospek ni sebelum PKP lagi lah. Tahun lepas saya jumpa dia. So kat sini benda ni sangat-sangat menguji. Kat sini saya bawakan cerita ni khas untuk anda dengar. Sahabat-sahabat saya luar sana, wanita terutamanya, tolonglah buatlah persiapan untuk diri anda, buatlah persiapan untuk keluarga anda. Siapkan something. Okay, something. Tak semestinya medical card. Sebab apa? Ingat dia memerlukan duit untuk beli ubat, tapi bukannya dirawat di hospital. Maksudnya beli ubat suplemen untuk support diri dia lawan kanser tu. So ubat ni kita tak cover guna medical card. Sebab apa? Ianya bukanlah ubat yang dibekalkan. Ubat yang dibekalkan tu lain. Tapi ini adalah suplemen untuk lawan kanser ni, untuk kuatkan diri dia. Okay, suplemen, ubat tambahan. So yang part yang ni bukan dibayar medical card. Medical card kita bayar kos rawatan. So yang ni macam mana nak bayar? Simpanan kita, hari-hari kita guna pun boleh akan habis juga satu hari nanti. Walau macam mana banyak pun simpanan kita guna hari-hari akan habis juga satu hari nanti. So saya bawakan hari ni, sahabat-sahabat saya kat luar sana, kita cuba untuk persiapkan diri kita dengan berapa perkara? 3 perkara. Wah, 3 perkara pula So kita bawakan 3 perkara hari ni untuk saya sharekan ke. So kawan-kawan, lah nak cerita hari ni. So setakat ini saja. Nak tahu apa itu 3 perkara yang saya share untuk anda semua persiapkan. Jangan lupa untuk saksikan video saya seterusnya di channel ini. Subscribe channel ini, subscribe dan tekan butang loceng. Saya bantu anda. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.